Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqawilana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma ya 'alim ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita masih dalam surah dalam kelas bahasa Arab kita hari ini. Kita nak belajar sedikit iaitu ilmu ma'ani, yang mana minggu lepas kita ada belajar kalau sama tinggi pohon derimba di mana angin ingin lalu. Ada tak? Tak ada kan tu. Jadi dah ada dah lah semua ni. Jadi minggu lepas kita ada ulang sikit muqaddimah ilmu balaghah ni. Jadi ilmu balaghah ni secara umumnya dia adalah metafora lah yang kita faham senang. Ataupun kita panggil sebagai ilmu retorik bahasa. Ilmu retorik ni maknanya menggunakan perkataan yang bukan pada tempatnya. Ataupun menggunakan perkataan yang bukan pada makna asal. Macam tu. Dengan tujuan-tujuan tertentu lah. Yang tu tak apalah. Baik, jadi ilmu ada 3 minggu lepas kita bahaskan iaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani dan ilmu badi'. Maka ilmu bayan ni adalah penerangan lah kepada satu-satu untuk menerangkan lagi ayat tu. Jadi untuk kita menerangkan satu-satu ayat ada beberapa cara yang kita boleh masukkan lah. Maknanya supaya dia dapat diimplikasikan dengan baik lah ayat tu. Kadang-kadang ada orang faham cara A, ada orang faham cara B. Allah, ada orang yang faham cara C macam tu kan. Padahal kita nak terang benda yang sama. Skill ataupun metod yang berbeza-beza. Jadi termasuklah benda tu dekat dalam ilmu bayan. Allah, dekat dalam ilmu bayan ni lah. Okey. Baik, jadi dalam ilmu bayan ada 4 pecahan dia, nanti kita akan belajar lah. Kemudian dekat yang nombor 2 dalam ilmu balaghah ni adalah ilmu ma'ani, ilmu yang tersirat. Jadi ilmu tersirat ni apa dia? Ilmu yang faham makna yang asal. Tapi dia tulis lain macam tu. Apa yang nak tu lain pula. Gitu. Macam sampai tak? Macam tak sampai. Tulis lain, nak lain. Kemudian ilmu ma'ani ni dan ilmu badi'. Ilmu badi' adalah perhiasan. Jadi ilmu ma'ani ni kita kena belajar jugalah nak tak nak kat dalam bahasa Arab ni kerana ada maksud tersirat di sebalik satu-satu penulisan tersebut lah. Jadi dekat mana kita nak mula ni iaitu pecahan kepada ilmu ma'ani. Maka pecahannya terbahagi kepada 2. Satu iaitu setiap perkataan ataupun lafaz itu terbahagi kepada 2 bahagian. Macam tu. Satu dipanggil sebagai uslub khabari dan satu lagi dipanggil sebagai uslub insya'i. Khabari kat sini bukan yang mubtada' khabar. Tapi khabari kat sini adalah lafaz ataupun perkataan yang memungkinkan betul ataupun bohong. Dan uslub insya'i iaitu lafaz ataupun perkataan ataupun penulisan yang tidak memungkinkan betul ataupun bohong. Macam dah terangkan ke belum ni benda ni? Belum. Belum. Saya balik ke belah sini. Sini ya. Baik. Satu lafaz yang memungkinkan betul atau bohong dipanggil sebagai khabari. Contohlah saya cakap kan. Sungai yang terpanjang di Asia Tenggara ialah Sungai Gadut. Saya cakap macam tu. Sama ada saya cakap ataupun saya tulis macam tu. Baik, jadi lafaz saya tadi itu mungkin boleh jadi bohong tak? Mungkin. Mungkin boleh jadi. Mungkin tak boleh jadi betul? Mungkin. Mungkin juga. Mana tahu dia cek balik semula. Memang betul paling panjang di Asia Tenggara. Walaupun hakikatnya Sungai Gadut adalah sungai kat belakang rumah saya ni lah. Baik, jadi yang tu adalah uslub khabari. Adapun uslub insya'i yang tak memungkinkan lafaz tu betul ataupun bohong,
maka dia punya kebanyakannya adalah macam soalan, macam tu. Siapa nama awak? Jadi lafaz tu tak memungkinkan betul ataupun bohong. Memang orang tanya nama lah. Macam tak sampai ke macam sampai? Pagi-pagi ni dah belajar balaghah. Lafaz. Cuba baca tu. Lafaz ataupun perkataan. Tidak memungkinkan. Yang ni yang insya'i yang tidak memungkinkan. Dia tak nak jawapan betul ataupun tidak kan? Dia tak nak jawapan. Uslub ni apa? Lafaz. Uslub. Uslub ni maknanya cara penulisan. Cara. Cara dia adalah cara penulisan. Contoh macam ada uslub khutbah nikah. Cara khutbah nikah. Cara. Uslub. Kena pada uslub dia lah. Uslub ni kenalah cara dia tu. Khutbah nikah kita nak cakap apa? Dalam khutbah nikah. Apa yang kita nak sampaikan selalu dalam khutbah nikah? Rukun lah. Rukun, tanggungjawab, pahalanya dan sebagainya. Takkan nak cerita pasal dunia ni semua sementara je. Kawan tu dah lah baru nikah kan, baru nak nikah. Dunia sementara lah. Manusia umur pendek lah dan sebagainya kan. Yang tu tak kena lah. Boleh? Tak kena lah uslub dia tu. Uslub dia tu. Nampak tak? Uslub ni ilmu Ustaz ni. Uslub ni maknanya skill kita tu. Skill. Bukan sesuatu yang diletakkan pada tempat dia. Uslub lah. Uslub khutbah perang lain. Takkan khutbah perang nak cerita pasal kebahagiaan rumah tangga kan. Nak pergi perang ni. Macam tu. Tata cara. Tata cara. Tata cara. Uslub adalah tata cara. Tata cara lafaz khabari macam tu. Maka uslub khabari ni uslub yang boleh jadi betul ataupun boleh jadi tak betul. Baik, contoh saya buat satu ayat statement, saya kata solat merupakan tiang agama. Khabari ke insya'i? Insya. Apa dia? Insya'i. Insya. Khabari. 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 Macam mana khabari lah Ustaz? Apa dia? Macam mana khabari pula? Khabari ya boleh jadi betul, memang betul lah. Menimbangkan betul atau tidak. Yang tidak memungkinkan betul. Khabari lah. Khabari yang Mungkin betul tu. mungkin betul lah yang tu. Tak mungkin lah, memang betul lah. Tidak perbuatan yang tidak mungkin. Dapat perkataan yang membimbang. Yang apa? Yang Kalau saya cakap nama saya Muhammad Fazrin, khabari insya'i. Khabari. Khabari? Baik. Khabari. Khabari. Betul lah tu. Betul. Oh, betul. Tak tahu ada nama lain lah Ustaz. Apa dia? Tak tahu kalau ada nama lain pula. Ada tam ada. Tam. Tam. Baik, kalau saya cakap solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Khabari. Insya'i. Insya'i. Kenapa pula? Kalau kita dengar tu, sebab dia suruh memang insya'i. Tidak memungkinkan betul. Penurehan cuba buka kad warna pink je. Pink. Yang tu, itu insya'i tu sebab penurehan terus buat. Penurehan tak terlintas tu, betul ke bohong tau. Macam tu. Muka surat berapa ni Ustaz? Tak. Saja je sebab saya nak suruh. Oh Allahu Akbar. Nak tunjukkan insya'i tu. Sebab tak terlintas dekat kepala penurehan dia adalah betul ataupun bohong. Jadi penurehan terus buka. Yang tidak memungkinkan betul ataupun bohong. Okey. Apa dia? Boleh? Tidak. Perbuatan tidak memungkinkan. Dia senang cerita kan. Apa-apa sahaja statement adalah khabar. Statement khabari. Lafaz perkataan yang
memungkinkan betul atau tidak. Okey. Apa-apa statement adalah khabar. Walaupun statement tu betul. Contoh kita kata Muhammad merupakan Rasul Allah yang terakhir. Maka dia adalah khabar. Khobari. Khobar. Sampai tak? Setakat ni rasa macam pening-pening sikit ke ataupun okey? Ustaz bagi misalan insya'i tu. Insya'i ni contohlah. Okey, saya bagi contoh lain lah. Saya bagi kata, hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Khabari insya'i. Insya'i. Apa dah? Insya'i. Cuma ingat cerita Piramli lah. Tidak memungkinkan betul atau insya'i. Ayuh. Tidak memungkinkan ya. Bukan statement. Dia panggil. Panggilan adalah khabar. Insya'i. Panggilan. Panggilan. Asuruhan. Dia ada beberapa pecahan dia lah. Baik, jadi disebabkan statement apa-apa sahaja. Statement bahasa ayat penyata. Apa-apa sahaja ayat penyata dekat dalam bahasa Arab. Bila diorang kaji bahasa tu, satu ada ayat yang dia macam statement lah ataupun dia ayat penyata. Yang mana kita boleh nafikan dia, kita boleh ragu-ragu, kita boleh percaya bulat-bulat dan sebagainya. Tapi di sana ada juga perkataan ataupun lafaz yang tak ada orang fikir benda ni betul ke tak betul lah. Macam tu, dia tak ada. Boleh? Baik, sekarang ni uslub khabari. Disebabkan lafaz tersebut memungkinkan betul ataupun bohong, maka terbitlah situasi-situasi pendengar yang ni. Yang tiga ni. Tada. Apabila seorang A mengatakan kepada si B sesuatu berita ataupun statement, maka situasi si B itu akan datang dalam tiga bentuk ni. Sama ada situasi A, situasi B itu terima bulat-bulat. Contohnya saya cakap, Mat, aku nampak adik kau ponteng sekolah, Mat. Dia ada kat sungai tu dengan kawan tu memancing. Jadi Mat tu masa tu bila dia dengar, dia akan, kalau dia terima bulat, okey, ya adik kau ni, aku nampak adik kau kat sungai tu tengah memancing kawan ponteng sekolah tu. Maka Mat masa tu dia akan terus pergi ke sungai tu lah. Nak tengok betul ke tak betul. Jadi situasi si Mat tu adalah terima bulat. Terima bulat-bulat satu pengkhabaran tersebut. Nama pun khabarian, pengkhabaran tersebut. Tapi kat sana boleh juga masa kita cakap dengan Mat tu, Mat, aku nampak adik kau tadi kat sungai tu tengah memancing dengan kawan dia. Ponteng sekolah lah kot. Kita kata tu kan. Maka masa tu Mat kata, yalah kau. Aku hantar kot tadi adik aku pergi sekolah. Pula kat sungai pula tu. Dia kata tu. Masa tu, situasi tu, maka kita perlu datangkan taukid. Sebab orang dah ragu-ragu dah. Maka dekat dalam situasi uslub khabari inilah yang bincang pasal taukid. Lepas tu ulama bahaskan berapa banyak taukid yang digunakan dalam Quran. Lebih kurang ada 10 grup. Innanya, grup qadnya, grup nunnya, grup yang kita ada kat dalam kad kita tu lah. Huruf taukid tu. Dan sumpahnya, macam tu lah. Boleh? Maka keadaan kedua masa tu, si pendengar adalah ragu-ragu. Kemudian situasi yang ketiga adalah dia menafikan. Contoh kita kata dengan Mat, Mat, aku nampak adik kau kat sungai ponteng sekolah, Mat. Dia kata, tak ada ah. Aku hantar masuk ke dalam kelas kot tadi. Mustahil kita kata tu. Maka dia menafikan. Maka ketika keadaan pendengar menafikan statement tersebut, maka datanglah 2 ataupun 3 taukid untuk nak meyakinkan si Mat tadi tu. Yang asalnya keadaan pendengaran dia tu adalah menafikan. Macam sampai ke macam tak sampai? Mat dah cakap lah, tak ada lah, aku hantar sampai dalam kelas kot cikgu. Siap salam cikgu kita tadi. Aku hantar adik aku tadi. Kita pun kata, wallahi Mat, sesungguhnya benar-benar adik kau ada kat sungai. Maka datanglah 2 ataupun 3 taukid nak meyakinkan.
Maka dekat dalam uslub khabari tak ada bincang benda lain melainkan penegasan-penegasan sahaja. Boleh? Maka dalam buku nanti kita akan bahaskan ada beberapa kaedah untuk menegaskan lah. Di antara dia yang kat dalam kad kita tu ada inna ataupun anna. Ni nombor satu. Itu grup satu. Lepas tu kita ada lamul amar. Bukan lamul amar. La yunbazanna fil hutamah. Lam muzahlaqah nama dia lah. La tu. Ada qad, huruf tahqiq. Macam tu lah. Dia ada grup-grup dia lah. Ni grup keduanya, grup ketiganya. Nun sama ada khafifah ataupun thaqilah. Dia ada sabdu. Macam tu. Yang kelima banyak lagi lah. Nanti kita akan belajar lah. Domer munfasil ataupun domer. Apa-apa domer. Domer antaranya adalah cara untuk menegaskan. Sesungguhnya engkau. Macam tu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika hum. Macam tu. Ulaika mana apa? Wa ulaika humul muflihun. Ulaika mana apa? Sudah. Tiba-tiba semuanya telah kehilangan arah. Oh, bukan bilang arah. Engkau kan? Ulaika mana apa? Mereka itu. Mereka itu. Ulaika ni isim apa ni? Isim isyarah. Ayuh mumtaz. Isim isyarah. Menunjukkan seorang ke ramai ulaika? Ramai. Tiba-tiba datang lepas tu hum. Hum mana apa? Mereka. Itu mana je mereka. Maka yang tu adalah salah satu cara Allah nak tegaskan. Allah nak taukidkan. Mereka betul-betul mereka kat situ. Ialah orang-orang yang berjaya. Macam tu. Dalam surah Al-Kawthar tu lah kan. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka Wal abtar. sesungguhnya pembenci engkau huwa dia tu dia boleh ya dia yang terputus daripada rahmat Allah. Sepatutnya kita kata sesungguhnya pembenci engkau itu ialah orang yang terputus daripada rahmat Allah. Betul. Tapi Allah sebut dia tu nak buat apa? Taukid. Baik tak? Innaka antal wahhab. Innaka. Sesungguhnya apa tu ka? Kamu. Mereka. Kau. Engkau lagi. Kau Sesungguhnya. Engkau. Jenis-jenis domer pun. Boleh? Dan sebagainya lah. Dia ada 10 bahagian. Macam tu lah. Sumpahnya lagi nombor 6. Wabita yang kita baca dalam juzuk 30 lah. Banyak. Wal asri wasyamsi waduhaha. Itu semua kaedah-kaedah taukid. Jadi kalau dekat dalam surah Wal As ada berapa taukid? Masuk. Aku nak cari surah Wal As. Kau nak cari? 2, 3. Wal As. Wal As. 103. Keluarkan semua taukid yang ada. Taufik dia ada 1, 2, 1, 2, Taufik 2, 2, 3. Apa dia? Gemini masuk.
penegasan taukid. Soalan dia, ada berapakah taukid yang ada dalam? Wah. Tiga Dua. lah, Ustaz. Apa dah? Tiga. Keluar kan? Yang pertama? Wal asr. Wah. Betul. Wow. Betul. Wow. Inna. Innal. Nah, lagi. Lah. La. Lafi. Ila. Maka keadaan si pendengar sepatutnya dalam situasi apa tu? Dia pendengar. Asalli rabbika wan. Boleh ada tiga taukid tau. Maka dia duduk dekat dalam yang ni. Dia duduk dekat dalam ni, situasi pendengar masa tu. Taukid. Statement yang Allah keluarkan tu adalah statement yang ramai orang nafikan sebenarnya. Boleh? Ada tak orang yang nafikan sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian? Ada tak yang nafikan statement tu? Tak ada. Ada lah orang kafir. Ada kafir. kafirun ke? Kafir tu ada sebahagian orang yang dia duit banyak, anak banyak ramai. Jadi dia akan menafikan lah. Tapi Allah kata tak payah nak nafikan, Allah datangkan 3 taukid terus. Ustaz, kalau orang dalam istidraj tu dia masuk dalam kumpulan tu tak Ustaz? Yang nafi tu. Tidraj. Masuk lah. Istidraj tu. Termasuklah dalam kumpulan taukid nafi ni. Kalau dia nafi, kalau dia degil lah. Yelah. Tapi ada je orang duit banyak, anak banyak, dia soleh, rajulun baik kan. Tak kisah. Tapi situasinya kalau first orang Arab Quraisy dengar tu kata apalah rugi pula. Dan okey. Abu Lahab kayu je kan. Anak pun ada. Semua komplit lah. Kalau keadaan ragu-ragu selalunya orang datangkan taukid satu je. Oh, aku nampak adik kau tadi. Oh, ya. Okey aku pergi tengok je. Macam tu. Jadi kalau dah banyak sangat taukid ni, statement tu mungkin dinafikan lah pada waktu tersebut. Tapi Allah kata tak payah nak nafikan, dia dah datangkan 2 kan, 3 taukid kat dalam tu. Korang tak payah nak nafikan lah. Rugi ke tak manusia ni? Rugi lah. Dah lah nyawa pendek. Tapi adalah nanti Allah balas kan. Time muda dulu duit tak ada, masuk ada, tenaga ada kan macam tu kan. Dah besar sikit duit ada, masuk pula tak ada. Boleh? Tenaga ada. Macam tu. Kang dah tua orang Masa ada. masuk ada, tenaga Duit ada. ada. Tenaga tak ada. Aku tak ada. Kedagang dia tak ada. Tak upaya pula kan. Macam tu lah. Lepas tu tahu-tahu dah pindah alam dah. Dah pergi alam lain. Maka rugilah. Walaupun buat baik, masih di dalam kerugian lah. Kecuali lah, lepas tu baru Allah datangkan kecuali. Maknanya selain daripada tu rugi lah. Banyak umur bazir macam tu lah. Illal lazina amanu, yang tu tak rugi. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kat dalam surah Al-As yang kita dah pernah baca dulu. Ingat lagi tak? Ingat. Boleh. Baik. Habis uslub khabari. Uslub khabari sikit. Tuan Haji Zul sampai tak? InsyaAllah. Cuba juga. Baik, kemudian kita tengok pula dalam uslub insya'i. Uslub insya'i ni adalah uslub yang tidak memungkinkan betul ataupun bohong. Maka ulama menyusunkannya kepada 5 lafaz. Yang pertamanya adalah suruhan. Suruhan. Suruhan dia tidak mengandungi unsur-unsur betul ataupun bohong. Tu yang Puan Norehan buka tadi Ustaz, buka surat apa? Tahu je. Saya buat praktikal terus tadi. Terus nampak. Boleh? Jadi dekat dalam, kalau dalam kitab Balaghah, kalau kita bahaskan pasal suruhan ni, maka first ulama akan bahaskan suruhan ni ada berapa jenis suruh kat dalam Quran. Lebih kurang ada 4 jenis suruhan. Yang pertama guna fi'il amar. Nanti kita belajarlah. Kalau dalam buku tu ada tulis. First Allah akan gunakan fi'il amar, seruan. Ataupun Allah gunakan lam amar, falya'budu.
maka hendaklah dia fal, lam tu lam amar ataupun jazam 2 huruf jazam lam. Dia punya baris dia mati. Fal ya'mal amalan salihan. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga kalau nak suruh boleh pakai isim fa'il amar. Yang pernah dengar tak isim fa'il amar? Isim PL pula. apa dia? Amar. Isim fa'il amar. Pernah jumpa ke tak pernah jumpa? Nak jumpa lagi. Dia tak nak kata isim, tak isim. Nak kata fa'il, tak fa'il. Last sekali ulama letak isim fa'il. Sudah. Kita belajar dulu kan pecahan perkataan bahasa Arab terbahagi kepada apa? 3. Bagi kepada 3 kan? Isim, fa'il, huruf, haraf. Baik. Tapi yang ni ada yang nombor 4 sebenarnya. Isim fa'il. Di antara contohnya hayya 'alas solah. Maka hayya adalah isim fa'il amr. Boleh? Baik, jadi disebabkan apa dah? Baik, jadi disebabkan fi'il amar ataupun amar setu sendiri, maka ulama membahaskan ada suruh yang betul-betul suruh macam saya cakap tadi tu. Dekat Puan Norehan, contohnya itulah. Tetapi di sana juga ada yang mengatakan suruh tetapi tak suruh. Sudah. Puan Norehan sampai tak yang ni? Ni kalau Ini payah sikit. suruh tapi tak suruh. Itu satu. Pergi panjat pokok tu. Maknanya ada yang suruh, betul-betul suruh lah. Saya kata, tolong ambil sekejap nasi. Sikit. Tambah sikit. Memang betul lah tu. Tu hakiki lah. Ada yang suruh tak bukan makna nak suruh pun. Contohnya Allah suruh kata dekat dalam Quran. Kalau korang rasa korang hebat sangat, fa'tu bi suratin min misli. Maka bawa mai satu surah yang sama dengan Quran. Bawa mai tu suruh betul ke tu? Tak. Ya, suruh. Betul. Betul lah tu. Family je. Kita kan gabung dengan jin, mampu tak buat satu surah? Tak. Tidak. Tak. Okey, ataupun saya ada seorang kawan yang dia tak kuasai bahasa Arab. Lepas tu saya cakap dengan dia, terangkanlah bahasa Arab, terangkan. Maka saya betul ke saya tak ada makna tersirat kat dalam tu? Mana tersirat? Nak bagi tahu yang kau tak mampu pun. Macam tu. Nak ngajar bahasa Arab, contoh. Macam Allah kata, bawa mai satu surah, Allah tahu tak kita tak mampu nak buat? Tahu. Jadi dekat situ tanda dia nak bagi tahu kita ni lemah lah. Kalau ada anak kecil ke kan, cucu ke apa, kita pun dia tengok dia asyik memanjat, debuk jatuh. Lepas tu dia nak panjat, panjat. Kita kata tu, panjat. Panjat kat situ suruh betul ke tak suruh betul? Larangan tu. Larangan. Oh, betul. Dah larangan. Maka dekat dalam suruh pun ada unsur yang tersirat. Okey, mana? Maka dekat sinilah keluarnya ma'ani. Ma'ani. Ada suruh yang sebenarnya doa, bukan suruh, tu minta. Ada suruhnya tu. Contohnya kita kata dalam Quran, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Ampunilah tu kalau kita bahaskan, dia fa'il apa tu? Amar. Ampunilah. Amar. Tiba-tiba kawan kita dengar sebelah, apa ni kau guna fa'il amarkan Allah, kau suruh Allah. Kata, suruh ampun kan? Ma'ani. Bukan suruh, tu doa. Macam tu. Larang. Sampai tak? Okey. Maknanya tu ada suruh yang bukan suruh. Ada suruh permintaan. Kalau doa ni mungkin dengan pencipta, tetapi kalau sesama manusia dia ada permintaan kat situ. Contohnya daripada orang bawah kepada orang atas. Bos, naikkanlah gaji sikit bos. Bos pula tak boleh lah kata,
kau guna fi'il amar kat aku bukan suruh tapi minta. Permintaan. Kalau suruh ni atas ke bawah. Fazrin tolong ambil file saya. Okey. Kita pun pergilah. Fi'il amar lah. Suruhan. Baik, Allah sebut dekat dalam Quran, aqimus solah, dirikan solat. Maka kat situ suruh ke tak suruh tu? Roh. Suruh. Okey, apa hukum solat? Wajib.